This call is now being recorded. Okay, nampak nah? Alright. Jom kita mula. Okay, so saya akan masuk Introduction to Organic subtopik 4.3. Tajuknya adalah isomerism. Isomerism. So ini dia agak panjang. So hopefully awak boleh dengar, tak faham boleh tanya, boleh PM ataupun di Telegram lah. Okay, so kita nak masuk apa? 4.3 ni adalah kawasan yang selalunya kalau soalan dia suka tanya area ni lah, bahagian isomer ni. Okay, so isomer ni ada banyak daripada A sampai J. So kita akan cuba tengok satu persatu. Yang pertama adalah define isomerism, constructional isomerism and stereoisomerism. So ada 3 benda. Isomerism, constructional isomerism dan stereoisomerism. Okay, isomer adalah the existence of different compound with the same molecular formula. So ini dia punya definition. Sama dengan definition yang awak belajar sebelum ni. Same structural formula, different molecular formula. Macam itulah. Okay. Same molecular formula, different structural formula. Okay, isomers. Okay, isomers terbahagi kepada 2, iaitu ada 2 jenis. Satu, constitutional isomers. Ataupun satu lagi adalah stereoisomers. Ada 2 nah. Constitutional isomers ataupun stereoisomers. Okay, constitutional isomer ni dikenali juga sebagai structural isomers. Okay, apa beza dia? Constitutional isomers adalah isomers with the same molecular formula but different in order of attachment of atoms. Manakala stereoisomers adalah isomers with the same molecular formula but different arrangements of atom in space. Okay, so awak ambil dulu dia punya definition. Mungkin bila awak gariskan dia, awak nampak macam apa yang sama, apa yang berbeza, dah istilah pun lebih kurang kan. Tak apa, awak ambil je dulu. Okay, so untuk constitutional isomers, okay, ada 3, terbagi kepada 3, iaitu chain isomer, positional isomer dan functional group isomer. Okay, ambil 3 tu dulu. Ingat ni, constitutional isomer ataupun structural isomer terbagi kepada 3. Okey, saya akan bincangkan 3 ni dulu di bawah tajuk constitutional isomer. Okey, LO seterusnya adalah identify and construct constitutional isomers for chain, positional and functional group isomers. Okey, so kita nak bincang bagi setiap satu. Okey, kita tengok soalan. Okey, apakah chain isomers? Okay, dengar. Chain isomers, nama lain dia adalah skeletal isomers. Okay, apakah dia? The isomers differ in the carbon skeleton, possess same functional group and same homologous series. Dapat? Okay. Different carbon skeleton, same functional group, same homolog series. Okay, kita tengok contoh. Contohnya C5H12. Alkin saya boleh tulis C5H12 ni pentane kan. 1, saya guna condense nah. 2, 3, 4, 5. Bermaksud saya boleh buat karbon rantai lurus. Normal chain. Linear chain. Okay. Ini adalah alkin. Okay. Yang dikatakan chain isomers, kita kena buat perbandingan. Okay. Kalau ini saya buat 5 karbon lurus, next is saya buat 4 karbon lurus, 1 branching. 2, 3, 4. Satu lagi saya branching. Okay. So 1 dan 2. Okay. 1 dan 2 ni adalah chain isomer. Okay, kalau kita nak buat chain isomer, dia mesti secara comparison, secara perbandingan.
Maksudnya kita kena compare 1 dan 2, A dan B, C dan D, macam tu. So kita nak tunjukkan keadaan apakah chain isomer, kita tengok 1 dan 2. 1 dan 2 ni bilangan karbon dan hidrogen dia sama, iaitu C5H12. Ini pun C5H12. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah kedudukan rangka karbon. Perbezaan dari segi rangka karbon. Di mana kalau yang nombor 1 ni dilurus 1 2 3 4 5 lurus. Untuk yang nombor 2 1 2 3 4 5. Dia ada satu branching. Okay, so ini kita panggil dia adalah chain isomer. Yang dikatakan functional group dia sama sebab kedua-dua ni adalah alkene. Jadi homologs yang sama. Dua-dua tu adalah single bond dan dia adalah alkene. Jelas? Okay. Rantai yang chain ni bermaksud kita hanya ubah karbon. Ubah karbon. Okey. Contoh lain, yang ni saya buat 4 lurus kan? Okey, boleh tak nak buat 3 lurus? Boleh? 1 2 3 4. Tak boleh macam ni. Satu balah. Saya ubah lain. 1 2 3 4 5. Okay, ini saya katakan saya nomborkan dia nombor 3. So nombor 3 dan nombor 1 ni hubungan dia adalah chain isomer. Sebab ini rantai lurus, ini rantai bercabang. Cabang karbon. Okay, 2 dengan 3 pun hubungan dia adalah chain isomer. Sebab dia berbeza dari segi kedudukan karbon. Right? So itu adalah chain isomer. Nanti kita buat latihan belakang-belakang. Ingat ni, kita mesti tunjukkan secara perbandingan. Okay, next is positional isomer. Positional isomer. Position. These isomer have same carbon skeleton, belong to the same homologous series, but differ in the position of functional group. Okay, maksudnya macam mana? Same carbon skeleton. Contohnya haloalkane. Okay, haloalkane ada 3 carbon dekat sini. 1, 2, 3. Okey, saya lukis campuran. Ada masa saya condense, ada masa saya expand. Boleh sebab kita tak diberitahu gunakan jenis apa, so kita boleh buat ikut suka. Okey, 1, 2, 3. Sekarang ni, nama dia adalah, kan awak biasa nama kan? Klorin ni duduk pada karbon 1. So 1 chloropropane. Nama ni tak perlu belajar lagi, tapi saya nak ceritakan kat awak ni je. Okey. Klorin duduk pada karbon 1. Okey. Sekarang saya ubah klorin. Okey. 1 2 3. Nama dia 2-chloropropane. Okey, apa yang berubah? Yang berubah adalah kedudukan klorin tu. Klorin duduk pada karbon 2 dan klorin duduk pada karbon 1. Bila kita bagi nama belakang ni sama, chloropropane. Chloropropane iaitu yang kita katakan sebagai same carbon skeleton. Nama induk dia sama, parent dia sama. Okey, yang dikatakan same homolog series sebab kedua-duanya menggunakan halogen. Okey, halogen lah homolog series dia kan. Functional group dia adalah halogen. Homolog seriesnya adalah haloalkane. Functional group dia adalah halogen. Homolog seriesnya adalah haloalkane. Okay. Differ in position ni sebab ini 1 kloro, ini 2 kloro. Okay, so positional group ni adalah perbezaan dari segi numbering dia punya functional group. Number functional group dia. Okay, contoh lain. 1, 2, 3, 4. Okey, saya ada 1 butanol. OH duduk pada karbon pertama, 1 butanol. Ini dan ini nah. Okey, 1 butanol. Next saya pindah. Dua butanol. OH 1 2 3 4 5 salah. Terlajak karbon. 1 2 3 4. Okey. OH duduk pada karbon kedua. 1 butanol. 2 butanol. Butanol. Chain dia sama.
Carbon skeleton dia sama. Apa yang berbeza? Kedudukan OH. So positional isomers. Okay, so satu kena nomborkanlah. Contohlah A dan B hubungan dia sebagai positional isomers. Jelas? Okay. So different position of functional group. Next, okay, kita tengok contoh alkin. Okay, alkin ada C4H8. Okay. So saya boleh buat, saya nak tunjukkan show its positional isomers. Okay, so nak buat macam mana? Alkin paling mudah kita boleh buat adalah letakkan double bond di hujung. 1, 2, 3, 4. Nama dia 1 butin. Butin. Okay. Compare with, letak with pun boleh. Okay. Kalau ini kita letak double bond pada carbon 1. So kita kata 1 butin. Okay, kita nak letakkan dia position, kita ubah double bond tu masuk tengah. So dia dah jadi 2 butin. So ini struktur awal dengan struktur 2 ni hubungan dia sebagai positional isomer sebab kita ubahkan kedudukan double bond, iaitu kedudukan functional group dia daripada 1 kepada 2. Belakang dia masih sama. Okay, right. So contoh lain pula yang bawah sini. Okay, yang bawah sini komponen ni molekul ni sama. Iaitu dia ada benzin dekat tengah dan dia ada 2 metil. 2 metil. Cumanya bezanya adalah kedudukan metil. Yang ini pada kedudukan 1, 2, ini kedudukan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kedudukan dia berbeza. Okay. Kalau yang pertama ni nama dia, induk dia nama dimethyl benzene, parent dia. So 1, 2 dimethyl benzene. So sebab dia duduk pada kedudukan position 1, 2. Yang ini 1, 3. Satu 3 dimethyl benzene. Yang ini 1, 4. So nampak belakang dia sama. Skeleton dia sama. So this is positional isomers. Jelas? Okay. Next kita nak tengok functional group isomers. Okay, functional group isomers adalah these isomers have different functional group, different homolog series with the same general formula. Okay. So functional group isomers ni adalah formula dia sama. Formula sama ni adalah bermaksud bilangan karbon dia. Bilangan karbon hidrogen dia sama. Bilangan CHO dia sama. Tetapi dia bukan daripada functional group yang sama dan berbeza dia punya homologous series. Okay, contohnya macam mana? Contoh macam ni. Ingat lagi, previous lesson, masa kita tengah buat functional group, kita ada satu table, saya tuliskan dia punya general formula. Ada yang saya minta awak starkan. Okay. Yang saya minta awak starkan tu sebab dia punya general formula dia sama. Contohnya untuk ether dan alkohol. Ether dan alkohol ni adalah mempunyai general formula yang sama, iaitu CnH2NO. Okay. Kalau general formula dia sama, bermaksud dia boleh buat benda yang sama tapi functional group dia lain-lain. Okay, maksudnya CnH2n plus 2O ni boleh jadi alkohol ataupun boleh jadi ether. Alkohol dan ether adalah different homologous series. Alkohol dan ether different functional group. Alkohol functional group dia hydroxyl. Ether functional group dia alkoxyl. Okay, tetapi bilangan karbon, hidrogen, oksigen dia sama. Okay, itu untuk aldehyde dan ketone. Alkohol dan ether. Sama juga untuk aldehyde dan ketone. Aldehyde dan ketone ni berbeza dari segi struktur dia kan. Dia dua-dua adalah karbonil tapi aldehyde dia ada H di belakang, ketone dia ada ROR.
R double bond OR, dia tak ada H. Alkohol dia ROH, ether adalah ROR. Okay, dia punya homologs dia lain-lain, tapi dia adalah dia mempunyai genre yang sama. Okay, carboxylic acid CnH2nO2. Carboxylic acid kawan dia dengan ester. Okay, carboxylic acid RC double bond OOH, ester RC double bond OR. Okay, pasangan seterusnya adalah alkin dan cycloalkin, iaitu CnH2n, dia punya formula. Alkin ni adalah alkin lah, dia ada carbon-carbon double bond. Cycloalkin ni struktur yang bergelang, cyclic. Okay, so benda ni yang awak kena tahu yang depan ni. Dia punya formula dia sama. Dan pasangan, maksudnya awak kena hafal alkohol pasangannya ether, aldehyde pasangannya keton, carboxylic pasangannya ester, alkin pasangannya haloalkin. Ester dan carboxylic ni dia pasang sebab dia ada dua O ni. Tadi ada O2 di belakang ni kan, dia ada jumpa dua O. Kalau aldehyde keton, satu O saja di belakang. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, so, contoh yang pertama adalah alkohol dan ether. Okay, alkohol dan ether mempunyai general formula yang sama, jadi bilangan karbon hidrogen dia sama. Karbon, hidrogen, oksigen. So soalan kata draw its functional group isomers. So C2H6 saya boleh buat CH3, CH2OH, saya boleh buat ethanol. CH3 kan, 1, 2H, 2C, 3, 4, 5, 6 hidrogen, 1 oksigen. With ether, CH3O, CH3. Ini adalah ether. So awak kena lukis 1 alkohol, 1 ether. Okay, yang dikatakan sebagai isomer sebab bilangan karbon, hidrogen, oksigen dia sama. Yang dikatakan sebagai functional group isomer sebab ini functional group dia hidroksi, ini functional group dia alkoksi. Okay, functional group berbeza tetapi molekular formula dia sama. Okay, jelas. Next. Aldehyde dan keton. C3H6O. Okay, aldehyde 1, 2, 3. Ni 2. Sorry. 3. 1, 2, 3. Aldehyde with keton. 1, 2, 3. Ingat, aldehyde RC double bond OH, keton RC double bond OR. Okay, functional group dia adalah carbonyl tetapi dia adalah homologs yang berbeza. 1 aldehyde, 1 keton. Jadi dia masih lagi dikategorikan sebagai functional group isomers. Next, carboxylic and ester. C3H6O2. Okay, kita buat carboxylic dulu. Ni carboxylic 3 karbon dengan ester 3 karbon. 1. Salah. 1, 2, 3. RC double bond OOH, RC double bond OOR. Bilangan karbon hidrogen dia sama tetapi satu karboksil, satu karboalkoksil. Okay. Alkin dan cycloalkin. Alkin dan cycloalkin. Cycloalkin. C5H10. Okay, C5H10 kita boleh buat alkin pentin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentin. Nak buat 2 pentin boleh, 3 pentin pun boleh. As long as dia alkin. With, okay,
Cycloalkene. Cycloalkene yang ada 5 karbon, kita buat pentane lah, cyclopentane. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So hujung ni ada silent H kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tak ada double bond Kalau untuk cycloalkene dia cyclic kan saja, tidak ada double bond. Okay, dia cukup bilangan dia C5H10. Ini pun C5H10. Okay. Tetapi dia adalah homologs yang berbeza. Okay, dapat. So ini adalah functional group isomers. Kesimpulannya, functional group isomers ni awak kena hafal dia punya pasangan dia. Okay, pasangan ni kita dah tahu dah functional group dia adalah berbeza. Okay, so habis. Next kita cuba buat soalan. C4H8. Lagi apa lagi? C4H10. Okay, jom kita try ni dulu. Draw possible isomers. Draw all possible isomers for C4H10, C4H8 and identify the type of isomerism present. Okay, dengar. Draw all possible bermaksud awak kena try and error. Try and error lukis sebanyak mana yang mungkin untuk C4H8. Okay. Mungkin awak terfikir banyak mana ni all possible ni. Tak boleh nak imagine berapa banyak. Okay, tak apa. Kita try macam ni. Okay, dia paling mudah. C4H8 ni adalah kita tahu ada 4 karbon, 8 hidrogen. C4H8 ni adalah sebatan alkin kan? CnH2n adalah alkin. Okay, so awak start dengan alkin yang paling simple. Alkin paling simple dengan 4 karbon adalah butin. So start dengan paling simple. 1. Okay, kalau kata tak nak buat macam ni, buat 1, 2, 3, 4. Buat simple-simple macam ni. Okay, nak start dengan 1 dulu. Okay, letak hidrogen. Tak perlu expand semua, expand pada bahagian yang perlu saja. Bahagian yang perlu tu bermaksud adalah bahagian functional group. So ini yang pertama. Okay. Boleh? Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, mula-mula letak pada karbon 1 dulu. Okay, lepas tu kita bawa double bond ni, mungkin boleh masuk ke tengah. Okay, tak, saya nak lukis balik. 1, 2, 3, 4. Okay. Mungkin nak letak double bond di tengah. Okay, jom kita letak tengah. Nak jadi dia 2 butin. Okay, 1 butin, 2 butin. Okay, boleh tak letak di hujung sini? Let's say awak kata ini hujung kan? Kan letak hujung sini pula. Tadi hujung kanan, sekarang nak masuk hujung kiri. Boleh tak letak hujung kiri ni? Katakan saya letak ini nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Boleh tak letak nombor 3 ni? Wujud tak nombor 3 ni? Tak boleh. Yes, tak boleh. 3 ni tak boleh dah sebab dia sama dengan 1. Okay, so ini cancel. Okay, lagi, try lagi. Kita boleh buat branching kan? Kita boleh buat branching. Okay, tadi kita luruskan 4 karbon, sekarang kita bawa 3 je lurus. 3 saja kita luruskan. Okay. 3 saja kita lurus, 1 kita jatuhkan sebagai branching. Okay, itu yang ketiga. Ada lagi tak? Okay. Yang keempat, okay, kita tahu disebabkan kita nak draw all possible maksudnya kita dah kena ada imajinasi dekat kepala. Okay, possibilities mula-mula kita ubah kedudukan double bond. Okay, itu possibilities. Second possibilities adalah kita ubah rantai karbon. Kita sedang buat chain. 3 adalah kita ubah dia punya functional group.
Kalau kita buat alkin, pasangannya cycloalkin. Cycloalkin yang ada 4 karbon adalah seperti berikut. Ni je, cycloalkin yang ada 4 karbon. Kalau awak tak nampak yang ini, mari saya bukakan struktur dia. Okey. Saya buka struktur. Saya condensekan. Saya condense kat hujung lah. Condense memang kalau cyclic kita ambil hujung-hujung. So C4H8 juga. Betul? Okay. So draw all possible isomers bagi C4H8 ada 4 struktur. 4 struktur. Di kena try and error. Bila kita tengok dah tak boleh pergi ni. So cukuplah sampai tu saja. Okay, ada 4 struktur. Itu baru soalan pertama. Soalan kedua adalah identify the type of isomerism present. Okay, dengar. Untuk kita identify adalah awak kena bagi nombor. Letak nombor. Tengok saya letak nombor. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bagi nombor pada struktur. Okay. So kita nak tengok type of isomerism. Type of isomerism. Okay. Type of isomerism tu yang tadilah chain, position, functional group. Okay. So yang manakah chain isomer? Yang manakah chain isomer? 3. 3? 3 je. Dia tak boleh ada 1 tau. Dia mesti secara comparison. Okay. Okay. 1 dan 3. Dia okay. Bila kita nak buat, kita kena buat macam ni. 1 dan 3 chain isomer. Okay. Ingat, bila kita nak melihat chain isomer, positional isomer dan functional group isomer mesti dibuat secara perbandingan. Kena compare siapa dan siapa. Okay. Baru kita nampak before and after dia. Baru kita nampak perbezaan dia. So 1 dan 3. Okay. Bila kita buat macam ni, always jadikan nombor 1 ni sebagai reference. Okay, so saya akan sentiasa gunakan nombor 1 sebagai reference. Okay, 1 dan 3 adalah chain isomer. Yang manakah positional isomer? Antara siapa dan siapa? Siapa positional isomer? 3 dan 2 tak boleh. Okay, kenapa 3 dan 2 tak boleh? Sebab 3 dan 2 ni, 3 dan 2 kedudukan karbon dia berbeza. 2 ni karbon dia straight 4. 3 ni karbon dia straight 3 saja. So tak boleh. Yang mana dia kena mesti karbon skeleton dia sama. Siapa? 1 dengan 2. Yes. 1 dan 2. Positional isomer. Okay. Kenapa 1 dan 2? Sebab 1 tu adalah 1 butin. Betul. 2 tu adalah 2 butin. Belakang dia bila kita baca, kita masih sebut lagi skeleton yang sama. Butin-butin. Yang kita ubah adalah kedudukan 1 dan 2. So dia adalah positional isomer. Okay. Alright. Yang manakah functional group isomer? 1 dengan 4. Betul. 1 dan 4 functional group isomer. Okay. Kenapa 1 dan 4 adalah functional group isomer? Sebab dia adalah homologs yang berbeza. Bilangan karbon hidrogen sama tetapi compound yang berbeza. 1 alkin, 1 cycloalkin. So dia adalah functional group isomers. Okay. Dan bila saya menulis dekat sini, saya akan always start dengan 1, 1, 1, compare dengan siapa? 1 dan siapa? 1 dan siapa? Bermaksud kita always ambil number 1 ni sebagai reference untuk kita buat type of isomerism present. Okay. Alright. Awak cuba exercise yang kedua.
Okay, jadi kita try C4H10. Okay, C4H10 ni adalah kalau dia ada satu O, kita tengok CnH2n tambah 2O kan. So ini adalah sebatian apa ni? Tengok balik formula. Dia adalah alkohol dan ether. Alkohol dan ether. Okay. Alkohol dan ether. So kita buat alkohol dululah. Dia sama ada dia boleh buat alkohol dan dia boleh buat ether. Okay, maksudnya awak kena buat semua ni. Bila dia kata all possible, lepas tu awak tahu benda ni alkohol pun boleh, ether pun boleh. So nak buat yang mana? Kalau all possible ni dua-dua kena buat. Dua-dua kena buat. Okay, all possible. Okay, jom kita try dengan, okay, kita buat alkohol dulu. Kita buat alkohol yang paling simple. Butanol lah. Okay, butanol. Okay, buat nombor, letak nombor, butanol. Okay, lepas tu kita, okay, saya nak ubah rantai dulu. Tadi straight chain kan? Nak ubah rantai kepada rantai cabang kat bawah. 1, 2, 3, 4. Okay, satu cabang. Boleh cabang lagi ke? Try and error saja. Okay. Okay, ini 2 dengan 3 saya ubah dia punya rantai karbon. Saya naik cabang-cabangkan. Yang keempat saya nak ubah kedudukan OH. Yang keempat saya nak ubah OH dia ke dalam. Okay. Tadi OH dia nombor 1, sekarang saya ubah OH nombor 2. Nombor 3 tak boleh sebab dia akan jadi macam nombor 2 kan. Kita baca sebab lain. Ada lagi ke? Okay, habis. Alkohol punya settle. Okay, habis alkohol punya. Tengok sini kejap. Okay, alkohol dah settle. Kita nak all possible. So, ether pula. Sambung nombor 5, ether. Alkohol ROR. Ether, alkohol ROH. Ether ROR. Okay. Ether, kita ada 4 karbon. Mula-mula saya buat 3 karbon. Tengok. Sekejap Okay. Berapa tadi? Okay, 1, 2, 3, 4. Ya, hello. Tunggulah. Okay, bye. Okay. Boleh dengar tak saya cakap ni? Boleh. Boleh, madam. Boleh dengar tak? Boleh, Nampak madam. slide tak? Okay. So ini ada 1, 2, 3, 4. Okay. Yang keenam. Okay, tengok ether ni kita buat semua lurus dan ada 3 kat depan ni kan. Sekarang ni yang keenam, kita kena try and error je tau. Saya nak branchingkan 3 ni. Saya branchingkan dia macam ni. Okay, nampak tak? Saya branchingkan. 5 dengan 6 tu saya letak satu karbon di bawah. Sampai saya jadikan dia branching. Tapi masih benda yang sama. Okay, yang ketujuh, saya nak ambil dua-dua karbon dia. Dia ada 4 kan. Kita bahagikan dua-dua macam ni. Okay. Ada lagi ke? Habis. Okay. So saya jumpa 7 possible isomers bagi C4H10.
Okay, nampak tu? Alright. So number satu adalah permulaan bagi alkohol. Nombor 5 adalah permulaan bagi ether. Semua ada 7. Total 7 campur alkohol ether. Tetapi satu saya jadikan reference untuk alkohol. Permulaan dia. Dan 5 ni permulaan bagi ether saya jadikan reference. 1 dengan 5 sebagai reference. Okay. So saya nak cari identify type tu. Okay. Satu dan nak cari apa tadi? Chain isomer. Yang mana chain isomer? Nak label macam mana ni? Ni label di belakang. Okay, label depan pun boleh. Chain isomer. Siapa dan siapa? Cepat jawab seorang. Siapa chain isomer? 1 dan 2 madam. Betul. 1 dan 2. 1 dan 2 bagi kategori alkohol. Koma. Bagi kategori ether? 5 dan 6. 5 dan 6. Yes. 5 dan 6. Nampak? Sebab tu saya buat dua reference. Sebab satu sebagai reference alkohol, 5 sebagai reference kepada ether. Kita ada letak koma dekat sini sebab kita ada 2 compound. Yang tadi kenapa kita buat satu saja? Sebab dia punya cycloalkene tu tak banyak. Dia hanya boleh buat satu bentuk saja. Okay. Dia boleh pergi lagi ni. Sekejap lah. Macam ni pun boleh lah. 1, 2. Sekejap lah. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni pun boleh lah. Ni ada yang kelima ni. Tengok saya dah tertinggal. Ada yang kelima. Untuk exercise 1 tadi boleh buat nombor 5. Dia boleh buat cyclic 4 ataupun 3 cyclic. Satu keluar belakang. Dekat tu je lah dia boleh pergi. Okay. Positional isomer. Tadi betul kan ini ada tambahan nombor 5 ni. Ya, betul lah. Boleh boleh tukar. Okay, positional isomer 1 dan berapa untuk alkohol? Alkohol cepat positional. 4, madam. 1 dan 4 untuk alkohol. Untuk ether? Lima dan 7. Untuk ether siapa positional? Yes. 5 dan 7. 5 sebab kita tengok kedudukan OH dia dekat sini kita buat 301. Kosong tu oksigen lah. So sini 3, ini 1. So oksigen tu duduk di luar. Yang ini oksigen tu dah 202 kan. 2 oksigen 2. So oksigen tu dah masuk dalam sikit. Jadi kedudukan oksigen tu 1 di hujung, 1 di tengah. Jadi kedudukan dia adalah positional lah. Okay. Functional group isomers. Okay, siapa dan siapa? Kita ambil paling mudah lah. 1 dan 5. 1 dan 5 adalah functional group isomers. Sebab dia benda yang sama tetapi satu tu adalah alkohol, satu tu adalah ether. Okay. Saya ambil yang paling mudah. Kalau awak nak ambil 2 dan 6 ke, 3 dan 7 ke boleh. Cumanya dia akan jadi confused. So cadangan saya always ambil yang pertama kita lukis tu sebagai reference. Kalau soalan kata identify the type tu, dia tak minta labelkan semua pun. Dia minta awak bandingkan 2-3 structure saja. Okay, asalkan awak jumpa. Satu untuk alkohol, satu untuk ether. Okay, so itu cara dia adalah kita draw semua dan kita pilih. Okay, ini pattern yang pertama. Draw semua dan pilih. Okay, seterusnya kita kalau diberi soalan seperti berikut. C5H12
O. Ni alkohol lagi ke? Apa alkohol lagi ni? Kita tukar, kejap. Boleh. Saya nak tukar, tak nak pakai alkohol lagi. C5 H10O. Tukar lah. C5H10O ni adalah aldehyde dan keton. Okay, kita nak buat aldehyde dan keton pula. Okay, katakanlah saya tukar struktur ni, dia bagi molekul seperti berikut. Okay, sekarang ni soalan dia berbanding yang tadi. Kalau yang tadi dia minta kita draw all possible. Bermaksud kita draw semua and then kita pilih, identify siapa chain, siapa position, siapa functional. Soalan ni pula dia minta kita draw a pair. Draw a pair, draw a pair. So kita tak perlu lukis semua. Kita hanya pilih-pilih saja. Okay, maksud pilih tu adalah dia nak a pair of chain isomer. Tulis tajuk dulu. Okay, a pair of chain isomers. So C5H10 kita boleh buat aldehyde ataupun keton yang ada 5 karbon. Okay, katakan saya nak ambil aldehyde. So saya buat aldehyde 5 karbon. 1, 2, saya buat yang paling simple. 3, 4, 5. OH pula. Aldehyde. Salah lagi. Aldehyde. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. With ataupun N. N pun boleh lah. N ke with ke ikutlah. N nak tak pasangan kan? Okay. Kita nak jadikan dia chain isomer. So saya letak, saya branchingkan lah. Ini lurus kan? Saya branchingkan. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dan ini. Macam tu je lah. Tak payah bagi nombor lah. Itu dan itu je. Okay. Mungkin awak tanya, di rantai lurus kan, kita boleh buat banyak lagi branching. Boleh branching tengah sini. Boleh branching atas ni lagi. Boleh. Tadi sebabkan kita nak pasangkan, so kita hanya pilih satu saja. As long as kita nampak dia menunjukkan chain isomers, cukup. Tak perlu labelkan semua sebab dia tak minta all. Okay, untuk pemeriksa bila dia nak marking, dia tengok awak lukis macam mana. Jawapan dia boleh boleh pelbagai. Macam ni pun boleh. Mungkin awak nak buat macam ni, contohlah. Nak letak hujung ni yang branching. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Awak tak nak buat yang ni, awak nak buat yang ni. Boleh, tak ada masalah. Saya yang akan marking, saya akan tengok, okay, betul je. Dia tak ada jawapan yang paling sesuai untuk semua. Dia ikut pada pemahaman kita. Okay, so boleh. Ni saya ambil satu contoh sajalah. Okay, yang ini saya gunakan contoh aldehyde. Okay, mungkin awak terfikir, Puan guna contoh aldehyde. Kalau saya nak compare dari segi keton, boleh tak? Boleh, tak ada masalah awak nak ambil keton. Boleh. 2, 3, 4, 5. Boleh ambil keton. 1, 2, 3, 4, 5. Compare. And kita ni awak buat branching kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So apa yang berubah adalah dia punya branching. So itu adalah chain isomer. Okay. Tak payah asingkan satu keton, satu aldehyde. Pilih salah satu saja sebab dia tak minta all. Dia minta contoh. Okay. So saya nak memilih aldehyde. So kita ni saya padam lah sebab tak muat tempat. Okay, next. B. Pasangan untuk positional isomers. Okay. Positional isomers, kita tak boleh guna aldehyde sebab aldehyde ni kedudukan H dia mesti di hujung. Kita tak boleh ubah dah, dia dah fix. Macam karboksilik lah. Karboksilik mesti ROOH dia di hujung. Dia tak boleh masuk tengah. Tapi keton dia boleh ubah sebab dia adalah RC double bond OR kan. Di bilangan karbon-karbon sebelah kiri kanan tu boleh diubah-ubah. So untuk contoh kedua saya akan pakai keton. Okay, so maksudnya kalau awak tak nak confuse, A tadi pun boleh pakai keton jugalah. Okay, a pair of positional isomers. Okay, so kena pakai keton yang ini. 1, 2,
3, 4, 5. So saya letak 3, 1. Okay, sekarang saya compare, saya kena bawa double bond masuk dalam. Kita ambil macam ni. 2, 2. Okay, ini 3, 1. Ini kita buat 2, 2. Dia masuk dalam sikit lah. Kan? Dudukan dia dah lain. So ini adalah positional isomers. Okay. Untuk functional group isomers, okay. So kita tahu dia boleh buat aldehyde dan ketone. So satu kita draw aldehyde. Okay, satu. 3, 4, 5. And buat ketone satu. Okay, dapatlah. Satu ketone, satu aldehyde. Okay, jelas? Faham ya? Okay, so itu adalah contoh-contoh bagi macam mana kita nak menulis type of isomers bagi chain, position dan functional group dalam bentuk dua pattern soalan. Satu soalan kita draw semua baru identify, satu soalan lagi kita draw siap-siap dalam keadaan pasangan-pasangan dia. Okay, boleh? Right, soalan seterusnya ini soalan tutur. Okay, define, awak boleh tengok sendiri. Draw, okay ini. Draw all possible with the molecular C4H10O and identify the type of isomerism present. Soalan depan tadi dah terjawab. Okay, soalan nombor 2. For each of the following compound, draw its pair of represents chain, positional and functional group isomers. So dia nak pasangan saja. A, B, C. Ini ada apa lagi? Okay, dia nak pasangan-pasangan dia saja. Okay, ini bermaksud, okay, soalan nombor 2A. Lukiskan pasangannya. Chain, position, okay. Soalan 3A. 3A. Okay, awak cuba buatlah 3A ni. Buat pasangan chain, position. Okay, saya tunjuk untuk 3A saja nah. 3A. Chain dia. Chain isomer untuk 3A. Kita ambil structure yang diberi ni sebagai reference. Ambil yang diberi sebagai reference. CH3, CH2, CH double CH2 and chain kan? Boleh buat chain tak? 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Okay, chain, positional, ambil balik yang asal ni, kena redraw balik lah sebab dia ambil yang asal kan. Redraw balik yang asal and ubah masuk double bond ke hujung. Ke dalam. Okay, ambil balik diri dia. Saya repeat soalan lah sebab kita nak tunjuk berbeza-beza dia punya pasangan. Saya klik. So itu cara jawab dia. Saya akan draw balik benda yang sama ni. Okay, saya akan draw balik benda yang sama ni sebab dia dah minta ini sebagai reference. So kita kena compare and siapa. Belakang ni awak kena tunjukkan apa perbezaan dari segi chain, positional dan functional. Okay, soalan B. Okay, soalan B ni adalah sebatian alkane. Okay, soalan saya, kalau A dia boleh buat semua, chain, position dengan functional. Untuk soalan B, boleh tak dia buat ketiga-tiganya atau dia hanya terhad kepada mana-mana
third isomer saja. B tu. Okay, B boleh tak dia buat positional isomers? Structure ni yang saya sedang birukan ni. Boleh tak dia buat positional isomers? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak ada yang Betul. Sebab dia ubah tadi tu. tidak ada. Betul. Sebab satunya dia dia tak ada functional group. Mungkin awak terfikir, boleh tak kita ubah carbon? Okey, kalau B ni structure dia macam ni tau. CH3, CH, CH3. Ni branching kan? Bracket tu branching. So ini structure dia. Okay. So kita boleh jadikan dia chain isomer. Chain isomer. Kalau kita ubah dia punya daripada dua branching ni, kita buang satu branching. Kita buang tu bukan buang keluar, buang letak tepi. Kita ubah kedudukan carbon dia. Macam ni. Okay, instead of buat two branching jadi one branching ataupun awak luruskan semua. But make sure all the carbons and hydrogen bilangan dia mesti sama. Ini saya dah bawa naik ke atas ni. Hidrogen ni saya pindahlah tempat lain. Okay, so kalau kata yang ini, bila kita ubah kedudukan rantai karbon, kita masih lagi adalah chain isomer. Dia bukan position. Position mesti yang ada functional group. Kalau alkene dia tak ada functional group. Kan? Kalau kita tengok table, homologs ni alkene tapi tak ada functional group. Dia start daripada alkene, carbon-carbon double bond. So ini tidak ada position dan dia tidak ada functional group isomers. Dia hanya wujud chain saja. Okay? Right. So C ni awak buat sendiri, itu alkohol. Okay, seterusnya. For the compound given, draw its isomers showing functional group isomerism, showing positional group isomerism. Okay, kaedah menjawab dia sama. Di mana awak kena redraw dan jawab macam saya jawab ni. Ada N secara perbandingan. Redraw balik soalan tu. Okay. Alright, so kita nak masuk, sempat tak ni stereoisomers? 9 suku dah. Okay, kita rehat kejap 5 minit, nak minum air kejap. 5 minit ke 3 minit ke? Nanti kita nak masuk ni. Stereoisomers lah. So 5 minit sat.
Okey, Assalamualaikum. Sambung balik. Okey, masih ada ya? Ada medium. Madam. Hello, madam. Ya. Nak tanya untuk yang Ya, ya, soalan soalan last tadi yang UPS 2013-2014 tu kan. Soalan dia draw an isomer. So kita kena lukis satu isomer je ke kita kena pair macam N tu? Ke tulis jawapan dia terus? Kita kena pair. Kena pair kan sebab functional group isomerism dengan positional ni mesti ditunjuk secara berpasangan. Memang dia kata an isomer terhadap ini kan. Cuma yang ini awak kena redraw. Redraw balik kat bawah. Okay? Redraw dan bagi pasangan dia. Boleh? Okay. Okay, tadi kita dah selesai bahagian ni. Okay, bahagian ni kita dah selesai. Okay, sampai kepada functional group isomers. Seterusnya kita nak masuk stereoisomers. Okay, stereoisomers ni dia kata isomers same molecular formula but different in arrangement of atom in space. Kenapa saya punya ni lag Sekejap Okay, dari segi space. Space tu ada dari segi ruang. Okay, ruang. Okay, ruang yang macam mana nanti kita tengok. Okay, stereoisomers ada dua. Satu, kita panggil dia sebagai cis-strand isomer atau geometrical isomer atau diastromer. Ada 3 nama. Okay, saya akan banyak gunakan cis-strand isomer. Saya prefer yang ini. Mana catatan lagi? Kita akan gunakan istilah cis-strand isomer. Okay, so stereoisomer terbagi kepada dua. Yang pertama cis-strands, yang kedua enantiomer. Enantiomer ataupun optical isomer. Okay, enantiomer ataupun optical isomer. Okay, saya akan banyak untuk yang nombor 1 saya akan guna cis-strands, yang nombor 2 saya akan gunakan enantiomer. Okay, tapi dia adalah benda yang sama. Nah, so kita nak tengok untuk cis-strands dulu. Okay, so describe cis-strand isomers due to restrict rotation about carbon double and carbon single bond in cyclic compound. Okay, apakah cis-strand isomer? Okay, cis-strand isomer ataupun nama-nama lain dia ni adalah a pair of stereoisomers which are not mirror image of each other. Okay, tak apa yang tu. Itu tak apa, highlight. Okay, saya nak awak highlight yang ni. Remember ni. Ni tengok pakcik ni marah ni. Okay, saya nak awak hafal ataupun ingat the requirements to exhibit cis-strand isomer. Maksudnya kita nak buat cis-strand. Okay, kita nak buat cis-strand isomer. And then kita kena tahulah apa dia punya ciri-ciri yang membolehkan sesuatu molekul tu dikategorikan sebagai cis-strand isomer. Okay, so ciri-ciri nak menjadi cis-strand dia mesti ada 2. 1, 2. Ada dua ciri. Okay, ciri yang pertama adalah restrict rotation about carbon double bond and carbon single bond. Okay, so awak highlight kan, dia mesti ada double bond atau single bond. Double bond mesti alkenes lah. Single bond ni dalam cyclic compound. Single bond dalam cyclic. So yang pertama, compound tu mesti alkene ataupun cycloalkene. Saya precisekan. Alkene atau cycloalkene. Ini simple structure lah. Dia ada macam-macam lagi. Okay. Yang kedua, syarat kedua adalah compound tadi mesti mempunyai each carbon atom of restrict rotation has 2 different group attached to it. Carbon yang restrict rotation ni, mana dia? Carbon yang restrict rotation ni adalah carbon double bond. Ataupun carbon yang cyclic tadi. Okay. Kenapa dikata restrict rotation? Sebab carbon double bond ni, dia mempunyai putaran yang terhad sebab bentuk dia adalah double bond. Nanti kita kena belajar 3D itu. Awak faham kan? Carbon double bond adalah kategori restrict rotation. Okay. So setiap carbon
strict rotation tu maksudnya ini katakan saya label karbon 1, karbon 2. Karbon 1 ni mesti mempunyai kumpulan yang berbeza. Katakan ini A, ini B. 1A, 1B. Sebelah sini 1A, 1C. Contohlah. So dekat sini AB, dekat sini AC. So satu karbon ni tak boleh mempunyai atom yang sama. Katakanlah karbon ini, katakan saya tukar. Dekat sini adalah A dengan A. So kalau dia sama A dengan A, dia sama, so, dia tak boleh jadi cis trans. Dia mesti berbeza, satu A, satu B. Okay, karbon mesti mempunyai kumpulan yang berbeza terikat pada dia. Okay, kita tengok contoh. Okay, yang ini sila highlight dan hafal. Nanti dalam soalan assignment ada ni, dia minta requirement. Apakah requirement untuk exhibit cis trans? Ambil dua-dua ni, salin balik. Okay. Apakah cis, apakah trans? Okay. Untuk carbon double bond in alkene, okay, apakah yang dinamakan position cis dan position trans? Cis adalah apabila kedudukan hidrogen pada side yang sama. Ambil dia dulu. Same side adalah cis. Opposite side, atas bawah adalah trans. Ambil yang tu dulu. Untuk cyclic compound, sama juga. Atas bawah adalah trans, opposite side trans, same side cis. Cara drawing nanti dulu, ambil maklumat dulu. Same side cis, opposite side trans. Okay. Next. How to identify cis trans isomerism? Okay, yang pertama tadi saya dah sebut mesti ada carbon-carbon double bond dan juga cyclic ring. Yang kedua mesti ada dua kumpulan yang berbeza attach pada carbon tersebut. Okay, ini contohlah yang tadi saya dah sebut. Kalau dia carbon ni ada benda yang sama, carbon ni ada benda yang sama, not cis trans isomer because it has two identical group at the same carbon. Okay, dia mesti kedua-dua carbon tu mesti beza. Ini beza kan. Sebelah kiri beza tapi sebelah kanan sama. Tak boleh lah. Okay. Okay, kita terus pergi pada latihan senang. Which of the following compound can exist as a pair of cis trans isomer? Kita tengok yang pertama. Okay, cara nak draw cis trans. Yang pertama dia mesti double bond. So sekarang ni dia ada double bond. So dia mungkin boleh buat cis trans. Mungkin. So bila kita draw, okay, saya buka structure ni dulu. Saya buka pada carbon double bond saja. Tengok saya buat nak. Okay, saya buka pada carbon double bond. Fokus ke sini. Itu titik fokus kita. Okay. Pada carbon double bond tadi, okay, titik fokus tu awak buka dia dalam bentuk trigonal planar. Okay. Buka dia dalam bentuk trigonal planar macam ni. Okay, mula-mula awak buat lukisan biasa, lepas tu awak buka trigonal planar. Okay, fokus kepada carbon double bond. Fokus kita sini. Okay, pada carbon double bond, katakan saya label ini sebagai 1. Kita nak draw nak. Ini nombor 1, ini nombor 2. Carbon 1 ada 2 grup. 1, 2. Carbon 2 ada 2 grup. 2 grup tu adalah yang directly attached pada carbon double bond ni. Okay. So yang ini C1 dia ada H ke atas, ada CH3 kat bawah. Ini ada H ke atas, ada CH3 kat bawah. H di bawah. Kedudukan mana satu atas, mana satu bawah tu tak kisah. Okay. Draw dulu. Okay. Wajib kalau cis trans mesti dilukis dalam bentuk trigonal planar di mana fokusnya adalah pada carbon double bond. Seperti yang saya lukis sekarang ni. Okay, so kita nak tahu sekarang ni syarat pertama dia betul iaitu dia adalah carbon double bond. Lepas, syarat pertama lepas. Okay, syarat kedua adalah carbon double bond tadi mesti mempunyai kumpulan yang berbeza terikat pada dia. Okay, kita tengok carbon number 1. Carbon number 1 ada 2 kumpulan yang berbeza. 1H, 1CH3. Okay, lepas. Carbon 1 lepas syarat number 2. Karbon kedua ada 2 kumpulan yang sama. So dia tak lepas syarat kedua. Jadi struktur ini tak boleh buat cis trans. Do not exhibit cis trans. Because
it has carbon with identical group attached to it. Okay, identical group ni adalah hidrogen lah, group yang sama. Because one of carbon ke? Buat ayat lain sikit lah. Because one of carbon has identical group attached to it. So dia tak boleh exhibit cis trans. Okay, kita tengok nombor 2. Okay, cuba awak draw nombor 2, boleh tak exhibit cis trans? Okay, nombor 2, saya buka macam biasa dulu. Okay, buka macam biasa. Fokus kepada carbon double bond. Ish. Okay. Buka carbon double bond dalam bentuk trigonal planar. Macam tu. CH3, CH3, CH3. Okay, soalan saya, struktur B ni boleh tak exhibit cis trans? Boleh ataupun tidak? Boleh. Tak Tak boleh kerana Satu karbon tu ada identical kenapa dia tak group. boleh? Yes. Pak, salah satu karbon tu mempunyai identical group attached to it. So yang ini pun tak boleh. Ini tak boleh, ini pun tak boleh. Okay. Kita pergi dekat C. Tengok C, boleh tak? Kes mana ya? Dah tak muat lah. Okay. Okay, kita buat C C sekarang ni, saya padam yang ini. Saya padam Awak dah kan? Tak muat tempat. Okay, C, saya buka, saya lukis dulu struktur tu. Buka dekat carbon double bond. Okay, so expandkan dia. Expand pula. Skala A tu, nama apa tak? Trigonal planar kan dia. Okay. Okay, boleh tak dia buat cis trans? Boleh tak? Boleh kan? Okay, tengok syarat pertama dia lepas, iaitu dia adalah carbon double bond. Lepas carbon double bond. Okay. Syarat kedua dia pula, dia kata carbon double bond tadi, setiap satu carbon mesti mempunyai kumpulan yang berbeza. Okay, kita tengok carbon yang pertama. Carbon nombor 1, dia ada H, dia ada CH2, CH3. Okey, lepas syarat. Karbon kedua dia ada H dengan CH3. Okey, lepas syarat. Okey, so maksudnya karbon 1 dan karbon 2 lepas syarat untuk buat cis trans. Okey, so soalannya adalah macam mana nak buat cis dan macam mana nak buat trans. So kita buat. Okay, yang ni lepas syarat. Okay, bila dah lepas syarat, baru kita buat cis trans. Okay, tengok saya akan lukis balik struktur ni. Saya akan lukis balik. Dia kena buat secara pasangan. Pasangan cis dan pasangan trans. Okey, tengok. Karbon 1, saya letak H di atas, CH2, CH3 di bawah. Okey. Karbon 2, saya letak H di atas, CH3 di bawah. Okey, tengok sini. Kedudukan H pada side yang sama. Kedudukan H bagi dua-dua karbon ni pada side yang sama. Side yang sama, kita namakan dia cis isomer. Cis isomer. Okay. Trans isomer. Okay. Sama juga. Saya lukiskan balik. H. Bawah ni CH2, CH3. Bezanya adalah pada karbon kedua, saya letak H di bawah, CH3 di atas. Saya tukar kedudukan hidrogen atas bawah. Okay. So ini nama dia kedudukan trans isomer. Sebab tu nama dia cis trans. Ini yang kita namakan dari segi ruang. Dia benda yang sama. Okay, dia benda yang sama, cuma ruang dia. Satu ruang atas, satu ruang bawah. Benda yang sama kan?
Attachment pun sama, ruangan dia berbeza. Okay, so ini adalah pasangan cis trans isomer. Boleh ke tu? Okay, mungkin awak tertanya, karbon 1, 2 tu kan dia ada H yang sama, tak apalah. Sebab karbon 1 dia dah beza, 1H, 1 CH2, CH3. Karbon 2 dia berbeza H dengan CH3. H untuk 1, 2 tu mesti sama untuk kita jadikan dia kawasan cis dan kawasan trans. Okay, position untuk cis dan trans. Untuk cis, tak semestinya hidrogen ni berada di atas nah. Contoh, awak tak nak buat atas, awak nak buat dia di bawah macam ni. Contohlah. Nak letak H tu di bawah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, ini kawasan cis. As long as H tu pada same side. Okay, right. Soalan number D, boleh buat cis trans tak? Saya buat apa tadi? Saya buat C Ini C. D boleh buat cis trans tak? Yes or no? Boleh, madam. Tak boleh. Okay. E boleh tak E? Boleh, madam. E dengan F boleh tak? E boleh, F pun boleh. Boleh, E boleh, F boleh. Okay. So awak lukiskan cis trans untuk E dan F. E dan F. Cuba buat. Saya buat kat atas nah. Tak muat dah tempat. So untuk E, pasangan cis trans, since saya dah boleh tahu struktur dia, so saya terus lukis pasangan dia. H, Cl, Cl. Lepas tu satu lagi. H, Cl, Cl. Ini cis isomer. Ini trans isomer. Okay, ini soalan number E. Ini position cis, ini position trans. Okay, untuk F, buka struktur dia, Br, H, Cl. Satu lagi. Boleh HBr, Cl, H. Okay. Ini saya buat cis kat bawah. Boleh, tak ada masalah. So this is cis isomer, trans isomer. Okay. Untuk struktur yang boleh exhibit cis trans, kena lukiskan pasangan dia. Pasangan cis trans. Pasangan cis trans tu adalah inilah, cis isomer, trans. Ini pasangan cis trans. Ini pasangan cis trans. Kena buat kembar-kembar tu. Okay. Yang mana yang tak boleh, awak kena nyatakan. Do not exhibit because it has one identical, because one of carbon has identical group attached to it. Untuk yang tak boleh. Untuk yang boleh, kena draw. Okay. Jelas. Right. Apa lagi? Okay. Next. Okay. Soalan ini kita gunakan example untuk alkin. Iaitu karbon-karbon double bond. Okay, ingat syarat dia adalah ada dua syarat. Yang pertama untuk karbon-karbon double bond dalam alkin. Syarat yang kedua adalah kalau dia melibatkan cyclic. Okay, ini dah lah untuk alkin dah. Kalau dia cyclic. Okay, kalau dia cyclic, okay, tengok contoh yang cyclic. Okay, kalau cyclic, macam mana kita nak tonjolkan sifat cis trans dia? Okay, macam mana nak buat? Okay, tengok sini. Okay, disebabkan gambar ni adalah struktur dalam bentuk skeletal, jadi kita kena faham dia ada silent H. Okay, skeletal ada silent H. Okay, kita nak tengok yang pertama ni. Saya buka silent H dia. H. Okay, saya tunjukkan silent H. Alright, dia boleh buat cis trans dekat sini. Okay, karbon 1, 2, 3, 4, 5. Okay,
Karbon 1 dengan karbon 3 ni boleh buat cis trans. Okay, tengok saya lukis macam mana. A. Saya buka ini dulu. Okay, dia tak semestinya bersebelahan untuk cis trans. Dia tak semestinya bersebelahan. Dia boleh jarakkan dulu karbon tu. So, bila kita nak draw, kita fokus pada dua karbon ni. Kita nampak hidrogen, karbon 1 ni ada hidrogen dengan CH3. Karbon ini pun dia ada hidrogen dengan CH3. So, dia mempunyai kumpulan yang berbeza attached pada satu karbon. Okay, so kita boleh tonjolkan cis trans. Cuma bila kita nak lukis cis trans, kita tak boleh lukis macam ni. Macam ni tu bermaksud kalau awak tarik je arrow macam ni, tarik dia punya ikatan macam tu boleh tak? Tak boleh. Cara draw dia, tengok saya draw. Draw kat mana ya? Saya draw bawah sini. Okay, tengok saya draw. Saya buka ikatan dia. Okay. Tarik lurus. Tarik lurus. Tarik lurus. Lurus tu adalah ikatan dia. 1 CH3, 1 H. 1 CH3, 1 H. Tarik lurus. So kalau cis, kita letak hidrogen pada side yang sama. Nama dia cis. Okay. Kalau trans, luruskan kaki, luruskan ikatan dia. Kita ubah H tu duduk atas. Okay. So ini adalah cis isomer. Trans isomer. Cara drawing. Kalau dalam alkin, okay, awak kena jadikan dia trigonal planar. Okay, kena buat dalam bentuk trigonal planar macam ni kan, dia punya alkin dia. Tapi kalau untuk cyclic, mesti buat secara lurus. Ikatan tu mesti diluruskan untuk kita tonjolkan sifat cis dan sifat trans. Tak boleh buat secara tarik macam ni. Okay, A ni wujud. Okay, B pula. Okay, B ni kita ada silent H dekat sini. Masa kita buat silent H, tak apalah kita buka macam ni kan. Kita tengok kiri kanan dia sudah. Okay, B boleh tak buat cis trans? Tak boleh. Tak boleh. Tak. Sebab, okay, kita tengok betul, tak boleh. Sebab bila kita round-round dekat dia, sini dia ada silent H. Okay, sebelah sini ada identical yang sama. Tak boleh. Sebelah kanan pun tak boleh. Sini pun tak boleh, semua tak boleh. Jadi dia tak boleh, tak ada tempat untuk dia compare cis dan trans. Jadi B ni tak boleh buat. Okay, C ni boleh. Okay, C ni boleh, cuba buat. Sebab dia ada satu silent H dekat sini. Okay, cuba awak draw. Draw dalam bentuk kena luruskan ikatan dia. C boleh, D pun boleh. Okay, cuba buat. Tonjolkan cis trans dia. Boleh tak? Okay, kalau awak buat macam ni, lurus kan? Katakan kita follow je structure tu. Lepas tu nak luruskan macam mana? Lurus tak nampak. Boleh buat macam ni. Ini bukan lurus, ini sengit. Boleh? Ini sengit tak boleh. Okay, saya cadangkan awak buat macam ni. Instead of kita kotakkan macam ni, awak baringkan dia. Baring macam tu. Okay, baringkan macam ni. Kita rebahkan dia. Okay. Bila kita rebahkan dia, ini karbon 1, karbon 2 kan? Okay, kita bawa lah. Kita tarik sini. Gitu. So, dapatlah juga atas bawah kan? Katakan dua-dua H ni duduk atas. Ini CH2, CH3. Ini CH3. Ini H atas, satu H bawah. Ini CH2, CH3. Ini CH3. Okay. So, cis dia, ini dua-dua ke atas. Ini satu atas, satu bawah. Okay, dapat?
So labelkanlah cis isomer trans isomer. Macam itulah. Awak kena bentang dia ke bawah. Okay, cuba buat D. Ini kalau cyclic nah, kalau dia ada cis strand dalam cyclic. Yang depan tadi tu cis strand dalam alkin. Beza tau. Okay, D. D nak baring macam mana? D tak boleh baring pun tak apa. Kita buat macam biasa je. Tarik macam tu. Yang sini. Okay. So dia ada silent H dekat sini ni. Silent H. Okay. Awak dah boleh baca skeleton kan? Okay lah, elok. Ni dia selang karbon tu, nampak tak? Dia berselang. Kalau cyclic dia tak apa berselang karbon pun. Kalau alkin tak boleh. Katakan H ke atas. Cl. H. Ni saya tangent kan. Okay. Satu saya same side. Allah. Same side, opposite side. Okay. Same side ni cis isomer. Opposite side ni trans isomer. So dapatlah pasangan cis trans. Pasangan cis trans isomers. Okay, satu cis satu trans, kedua-dua itu adalah pasangan cis trans isomers. Okay, boleh nak? Ingat cis tak semestinya di atas nak, letak bawah pun boleh as long as the same side saja. Okay ke? Okay saja. Okay. Alright. Very good. Okay, soalan nombor 3. Ini soalan tutorial. Kita baca kita lalu. What are the essential requirements for molecule to exhibit cis-trans isomerism? Okay. Essential requirement ataupun dia kata what are the conditions ke apa-apa yang berkaitan tu adalah jawapan dia yang depan ni. Requirement dia ataupun syarat dia adalah yang depan ni. Okay, yang pertama mestilah restrict rotation about carbon double bond in alkenes or carbon single bond in cyclic compound. Yang kedua, each carbon atom of a site of restrict rotation has two different group attached to it. Restrict rotation merujuk kepada carbon double bond dan juga carbon single bond dah dalam cycloalkene tu. Okay, yang putaran terhad tadi, cyclic dalam ni yang ini tadi. Dua-dua tu putaran terhad. Itu syarat dia. Next is dia tanya lagi, which of the following compounds can exist as a pair of cis-trans isomers? Draw. Okay, so awak tengoklah. Nombor 1 ni boleh kan? Nombor 2 ni boleh. Nombor 3 ni tak boleh sebab dia ada CH2 sama. Nombor 4 pun tak boleh. Nombor 5 boleh. Nombor 6 tak boleh, ada sama. Nombor 7 boleh. So yang boleh tu awak buat pasangan cis-trans. Pasangan cis-trans sama macam ni. Satu cis, satu trans, kedua-dua ni pasangan cis-trans. Okay. Kalau dia cyclic buat cara cyclic. Kalau dia alkene biasa buat yang macam ni. Kita buat trigonal planar. Okay. Next is soalan tutur juga. Draw all the structural formula of C5H10. Identify the structure that can exhibit cis-trans. Okay, macam mana nak buat ni? Draw all structural formula. Okay, ini dia macam dah combine sikit dengan yang depan ni. Dia nak awak lukis semua. Lukis semua, kemudian identify siapa exhibit cis-trans. Kalau soalan sebelum tadi, yang awal tadi, kita draw semua, tapi kita identify position, chain dengan functional group. Yang ni kita nak identify cis-trans. Okay, cuba buat. Awak lukiskan ke semua dan awak identify siapa yang boleh buat cis-trans.
sama macam tadi, cuma kita nak tengok yang lain. Kita draw semua juga. C5H10 ni siapa? CnH2n, alkin lah kan? Alkin. So C5. Kita labelkan nombor 1. 1, 2. Okay, buat all possible. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nombor 1. Nombor 2. Nombor 2 sini lah. Sempit nanti. Okay, nombor 2 kita bawa dia ke dalam. Nak ubah chain pun boleh. Ikutlah mana awak nak buat dulu. Saya nak bawa dia ke dalam dulu. Dua, 3, 4, 5. 1 pentin, 2 pentin, 3 pentin. 2. Tiga, 4, 5. Sama je. Dia buat 2 je kan? Sama je, tak boleh. Nampak sama. Dia baca depan Okay. belakang sama. Kita cabangkan pula lah. Cabangkan. Oh, bengkok kan? Bengkokkan dia. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lagi. 4. 1. Ni kena try and error ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak boleh. Jadi lebih. Ada lagi ke? Naik atas. Oh, sini. Tu. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ada lagi ke? Cari. Tak nampak lah awak lukis pula. Saya jumpa yang ni je. Okay, ada satu lagi ni. Sebab dia nak all possible kan? So 5 lah macam ni. 5. 6. Ni 4. Apa saya buat ni? 5. Cyclopentin. 5 kan? Dia boleh 4 juga. 4, 5. Ni CH3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Number 6 ni dia combine sebab dia nak cyclic kan. As long as dia ada satu cyclic, kita cyclic lah. 7, 3, 4, 5. 8, 3, 4, 5. 9, 3, 4, 5 sama. Okay, tu je lah. Saya jumpa banyak ni je. Okay, so dah dapatlah all possible. Next is, tapi soalan ni lepas kita buat all possible, dia tak minta kita cari positional chain dengan functional. Dia minta kita cari yang mana boleh buat cis trans. Okay, jom kita tengok. Nombor 1 boleh tak? Nombor 1 boleh buat cis trans tak? Tak boleh. Okay, nombor 2. Nombor 2? Tak boleh tak ke? Nombor 2 boleh. Nombor 2 boleh kan? 2 boleh. Sebab dia ada H, CH3, H dengan CH2, CH3. Okay, nombor 3 tak boleh. 3 tak boleh kan? Ya, 3 tak boleh. 4. 4 pun tak boleh.
5 pun tak boleh, 6 pun tak boleh, 7 pun tak boleh, 8 boleh. So dia boleh buat 2 dengan 8. Jom kita buat. Okay, jom kita buat nombor 2 dulu. Okay, nombor 2, cis trans dia adalah. Okay, nombor 2 ni kita buka struktur macam ni. H, CH2, CH3, H, CH3 dan pasangan dia. H, H. Okey, satu lagi, pastikan masa sambung ni. Ni kan. Tengok Sat. C ni sambung dengan C tau. Ikatan sambung dengan C. Jangan bagi sambung dekat H. Contohlah. Awak tarik lepas tu awak main sambung je lah, asalkan nampak tarik, ni macam dia nak sambung kat siapa. So dia mesti pergi pada C. Kita panggil dia attachment, sambungan. H patah bawah. So ini cis. Cis dengan trans. Alamak, nak habis masa dah. Laju sikit. Ini nombor 2, nombor 8. Nombor 8 macam ni lah. H, CH3. Ini CH3 kan? Ini CH3 tau. Silent ni apa? Ni ada H ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. Ini satu lagi. Laju sikit. Masa nak habis. H. Okay, so tekan tak lekat dah. H, okay. Cis isomer, trans isomer. Okay, boleh nah? So dapatlah, kita dah berjaya senaraikan dan kita dah boleh tunjuk yang mana cis dan yang mana trans. Selesai. Okay, soalan berikutnya yang lain-lain ni awak sambung tengok sendirilah. Okay, so yang ini nanti saya sambung malam nanti. Malam nanti saya akan start balik dekat sini. Malam ni kita ada kelas pukul 8.30. Okay, 8.30 malam saya akan sambung page 23 sampai ke belakang sini. Sampai kepada Chiral Center. Macam tak sempat juga ni. Tak apalah, nanti saya sembang balik. Mungkin kena tambah masa lagi. Okay, so kita hari ni sampai mana? Allah. Okay, hari ni apa yang awak belajar adalah, okay, tengok balik hari ni belajar apa. Hari ni belajar define isomer, define constitutional isomer dan define stereoisomerism. Hari ni juga awak dah belajar untuk mengenal pasti chain isomer, positional isomer dan functional group isomer. Ada 2 kaedah. Pertama, kita list all the isomers. Kemudian kita identify by using numbers. Always use number 1 sebagai reference. Kalau dia number 1, lepas tu dia ada compound lain pula, kita buat yang lain, ambil yang permulaan tu sebagai reference. Okay? Ataupun kita buat secara berpasangan. Ingat, untuk kita tonjolkan chain, position dan functional mesti dibuat secara comparison, secara pasang-pasang. Okay. Describe cis-trans isomers. Okay, apa syarat-syarat dia? Yang pertama, mesti carbon double bond dan juga carbon cyclic compound. Dan each carbon must have different group attached to it. Dan dia juga ditulis secara pasangan, satu cis, satu trans. Okay, identify cis-trans pun dah. Malam ni sambung F, G sampai I. Okay, malam ni 8.30. So itu sajalah daripada saya. Kita jumpa kelas berikutnya pula. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa ke tak ada apa-apa? Tak ada.